Aku macam kamu, cumanya aku ni yuha ilayya. Sebab itu adik-adik, bila Kristian tak mengajar tentang suami, sebab itu isteri dia minta cerai. Jutawan bilioner Amerika patutnya bahagia, tetapi isteri minta cerai. Ini Donald Trump. Tetapi Rasulullah punya hayat berniaga jauh lebih lama daripada hayat Nabi menjadi Nabi. Dia menjadi Nabi berapa tahun? 23 tahun. Dia berniaga, Rasulullah buat bisnes ni, dilatih buat bisnes sejak bila lagi? 40 tahun. Dia buat bisnes, pengalaman buat trading, Syam dan sebagainya, rihlat asy-syita'i was-sayf, jauh lebih lama daripada dia menjadi Nabi. Businessman cukup hebat Rasulullah, tetapi dia suami paling saleh, paling misali. 10 isteri, bukan 4 Syekh. 10. Bagaimana dia menguruskan? Nabi bila bertemu Zainab, dengan Nabi bertemu Aisyah, lain pendekatan dia. Pernah Aisyah cemburu, Aisyah luahkan perasaan, Rasulullah diam. Ini cara Rasulullah melayan anak gadis isteri dia yang masih terlalu muda. Rasulullah tak kata apa. Aisyah disebabkan tindakan senyap Rasulullah tak melatah, Rasulullah tak marah. Aisyah menangis sebab dia rasa macam bersalah, dan Aisyah tawaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai minta ampun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bila balik ke rumah Zainab ke siapa saya lupa adik-adik, saya lupa siapa nama isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam kitab Sirah Syama'il ada menyebut Rasulullah sampai tahap betapa romantiknya Rasulullah ni. Ketika isteri dia tengah duk buat kuih, Rasulullah datang dan masukkan tangan di celah lengan isterinya tu dan sama-sama buat kuih. Romantik gila. Tetapi Rasulullah jugalah bisnesmen yang paling hebat. Rasulullah jugalah hebat di medan perang. Adik-adik, kamu jangan lupa Rasulullah tak pernah kalah dalam mana-mana peperangan. Dia tak pernah kalah. Ya, perang Uhud, adakah Nabi yang silap? Ijtihad Nabi betul, jangan keluar, duduk kat dalam, pertahankan Madinah. Tapi akhirnya keluar juga para sahabat, dan berlakulah apa yang kamu tahu berlaku. Dan adakah salah sahabat atau salah Nabi? Salah sahabat. Hunain, adakah silap percaturan Nabi atau silap sahabat? Silap sahabat, bukan Rasulullah. Pendek kata, kalau para sahabat ikut Rasulullah, memang inilah sejarah seorang manusia yang tak pernah kalah peperangan, iaitu Nabi SAW. Padahal Nabi tak pernah masuk mana-mana akademi ketenteraan. Rasulullah tak pernah lahir di Rom, di Parsi. Rasulullah mana pernah belajar. Rasulullah ni buta huruf, tak kerti membaca, tak tahu menulis. Surat datang, dia suruh Huzaifah baca, dia tak tahu nak menulis. Orang buta huruf tu kalau dia KUM, kamu kata apa adik? Kamu akan kata orang macam ni tak waras. Tetapi orang ni lah yang tiba-tiba dalam peperangan mengalahkan Alexander the Great, mengalahkan Napoleon Bonaparte, mengalahkan orang-orang Eropah. Sebab itu Michael Hart meletakkan Napoleon Bonaparte, orang Kelantan selalu kata Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte, dia letakkan Alexander the Great nombor 6, Napoleon Bonaparte nombor 5. Sebab apa? Mereka ni orang yang menang hebat peperangan tapi pernah kalah. Dan mereka menang tapi mereka menumpahkan darah semula. Mereka menang, mereka cari perempuan. Mereka menang, mereka minum arak. Rasulullah tidak. Rasulullah tak pernah kalah peperangan. Dan Michael Hart meletakkan Albert Einstein, Isaac Newton bukan nombor 1, letaknya nombor 2, nombor 3. Sebab apa? Sebab Rasulullah layak dia letak nombor 1. Sebab Rasulullah bukan setakat ilmunya hebat. Rasulullah berbicara tentang Big Bang Theory, Rasulullah berbicara tentang perkara saintifik dalam Quran, tetapi Rasulullah juga membina generasi. Betul tidak? Albert Einstein dia bina generasi. Ada anak murid dia kat sini? Ada Isaac Newton bina generasi? Tak ada. Rasulullah membina dia daripada 10 orang jadi 313 dalam perang Badar. Daripada 313 menjadi 1000 dalam perang Uhud. Daripada 1000 menjadi 3000 dalam perang Ahzab. Daripada 3000 menjadi 10,000 dalam pembukaan Mekah. You nampak tak piramid tu? Piramid mengembang. Dakwah ni kena merebak sebenarnya. Ini seronok dapat dakwah, biarkan kawan-kawan kita terbakar dalam api neraka. Astagfirullah. Lautan api sanggup berenang api neraka tu. Sebab
Sebab itu Michael Hart meletakkan Nabi di nombor 1. Dia agama Kristian dalam the most influence person in the world. Sebab Rasulullah boleh diambil contoh. Dan saya nak sebutkan kepada adik-adik, inilah akhlak, pembuktian kepada apa yang kita iman di dalam hati kita serlahkan. Sebab itu adik-adik, sebagai contoh saya nak tunjukkan Allah Ta'ala dalam rukun Islam punya cantik rukun Islam ni, tapi kita kadang-kadang menganggap rukun Islam ni perbincangan dekat surau, dekat masjid. You all kena ingat, rukun Islam ni adalah rukun bentuk karakter. Stephen R. Covey tercari-cari 7 habit untuk bentuk karakter, betul tidak? Dia dah 15 tahun dia hasilkan 7 habit. Tiba-tiba dia rasa 7 habit ni memang tak ke mana kalau tak ada The 8 habit. Maka keluarlah buku The 8 habit, From Greatness to benda entah aku lupa dia punya tema dia. Sebab apa dia menghasilkan The 8 habit? Asbabun nuzul dia adalah The 8 habit akan menjadi asas kepada 7 habit karakter. Buatlah 15 tahun buku 7 habit, buatlah program konsultan 7 habit, orang datang 3 hari bayar 5,000. Ya, karakter dia boleh bertahan mungkin dalam 3-4 bulan, setahun, tetapi lepas tu tumbang balik. Staff terbabit balik dalam rasuah, terbabit balik dalam seks dan sebagainya. Sebab itu dia menghasilkan 7 habit. Anda baca 7 habit, anda akan mendapati Stephen R. Covey mula berbicara tentang the inner voice. The inner voice, benda tu, suara hati. Dia tercari-cari agama. Dia dah missionary pun, tetapi Kristian tidak lengkap. Sebab Nabi Isa tak sempat jadi businessman. Nabi Isa tak sempat jadi suami. Nabi Isa tak sempat jadi pentadbir. Nabi Isa tak sempat mengempelai mana-mana peperangan. Mana orang Kristian nak ambil contoh, betul tidak? Sebab itulah adik-adik, Rasulullah, Allah Ta'ala kata, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Allah Ta'ala nakirahkan perkataan uswah. Kalau kita belajar bahasa Arab, macam saya belajar 4 tahun bahasa Arab adik-adik, kaedah bahasa Arab ni at-tankir lit-ta'mim. Bila Allah nakirahkan satu perkataan, Allah Ta'ala nak generalkan benda itu. Maknanya Rasulullah ni Allah Ta'ala tak kata al-uswah al-hasanah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatan hasanah. Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu Rasulullah ni bukan contoh hidup dalam 1-2 bidang je. Rasulullah ni contoh dalam semua bidang. Kamu boleh ambil, you just name it. Lepas tu Allah Ta'ala kata wa innaka wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah Ta'ala tak kata wa innaka lafi khuluqin 'azim. Al-Syekh Mutawalli Sya'rawi dia mentafsirkan dengan penuh indah kenapa Allah menggunakan perkataan ala. Ala dimaknai ke atas. Dia nombor 1, dia berada di atas. Segala akhlak yang baik ini Rasulullah berada di atas. Dia bukan lafi, boleh disaingi. Dia berada ke atas. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sebab tu adik-adik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh dalam semua perkara. Peperangan adik-adik, kamu boleh bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni orang yang tak pernah belajar tentang ketenteraan. Dan anda boleh bayangkan Rasulullah dalam perang Uhud, hebatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sanggup bersetuju dengan pandangan majoriti para sahabat. Walhal pandangan dia mestilah pandangan dia berlandaskan wahyu. Allah Ta'ala bagi tahu, dan memang dalam Ar-Rahiq Al-Makhtum yang ditulis oleh Syekh Safius Salam Al-Mubarakfuri menyebut Rasulullah bermimpi something akan berlaku dalam perang Uhud. Pedang dia sumbing, lembu jantan akan disembelih, dan Rasulullah pakai baju besi. Tafsirannya adalah ramai para sahabat akan kalah, terbunuh. Orang paling dekat dengan Nabi akan terbunuh, Hamzah, dan Rasulullah akan berperang. Mimpi itu sendiri sudah Rasulullah dah online dengan Allah Ta'ala ni, something went wrong dalam perang Uhud nanti. Tetapi Rasulullah punya akhlak, Rasulullah sanggup terima keputusan meeting. Yang majoriti para sahabat kata, sebab para sahabat masa tu ramai tak join perang Badar. Perang Badar ni perang yang tidak dirancang sebenarnya. Sebab tu 300 orang je, padahal sahabat ramai beribu-ribu. Sebab apa? Asalnya nak pergi serang kafilah Abu Jahal. Tetapi wa ihda idh ya'idakumullahu ihda ta'ifataini, patutnya nak pergi serang kafilah Abu Jahal. Lepas tu jumlah 300 orang je nak pergi sabotah kafilah Abu Jahal.
Tetapi saudara-saudari bertambung dengan 1000 orang tentera Abu Jahal daripada Mekah. Kesimpulannya,